SAW itu contoh ikutan yang terbaik bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat, dan mereka yang menyebut Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sadaqallahul Azim, surah Al-Ahzab. Muslimat hadirin hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, menjadi adat kelaziman kita umat Islam bila datang bulan Rabiul Awal, kita menyambut peristiwa kelahiran Nabi kita Muhammad SAW sebagai tanda cinta kasih kita kepada Nabi SAW. Dalam sejarah, manusia pertama yang paling membesar mengagungkan kelahiran Nabi SAW ke dunia ini adalah Abu Lahab, bapa saudara Nabi SAW. Bila Suwaibah berlari balik ke rumah tuan dia beritahu lahirnya Nabi SAW ke dunia ini, tiba-tiba dengan seronok gembira yang teramat Abu Lahab dengar berita itu. Lalu Suwaibah dimerdekakan. Dia merdekakan Suwaibah, hamba dia, semata-mata Suwaibah ni bawa perkhabaran ke telinga dia bahawa lahirnya Nabi SAW ke dunia ini. Bukan sekadar itu, dia terjemahkan kegembiraan dia. Bahkan dikatakan dia sembelih unta yang begitu banyak. Jamu orang Mekah makan semata-mata seronok yang teramat di atas lahirnya Nabi SAW ke dunia ini. Tetapi apa cerita selepas 40 tahun kelahiran Nabi SAW ke dunia ini? Bila mana Allah Ta'ala mengutus, melantik Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, menyampaikan risalah Allah Ta'ala kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terhampir. Maka bermulalah dakwah Nabi SAW kepada manusia, yang dimulai kepada keluarga yang terdekat. Nabi himpun ahli keluarga termasuk Abu Lahab pergi waktu itu. Bila Nabi SAW cerita tentang Islam kepada mereka, ajak mereka sembah Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar, larang mereka daripada menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah, melakukan amalan sembah berhala. Batu-batu yang mereka pahat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Bila dengar seruan Nabi SAW, orang yang pertama bangkit menentang habis-habisan dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah Abu Lahab, yang pernah mengagung membesarkan kelahiran Nabi SAW 40 tahun sebelum itu. Menunjukkan di sini betapa menyambut kelahiran Nabi SAW belum bererti menyambut kerasulan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab waktu Nabi SAW lahir ke dunia, waktu itu Nabi SAW ni bukan Nabi, bukan Rasul lagi. Tidak ada apa-apa tanggungjawab Nabi SAW kepada umat, kepada manusia lagi waktu itu. Cerita Nabi Rasul ni selepas 40 tahun lahir ke dunia. Ketika itu barulah Nabi SAW diutus menjadi Nabi Rasul. Berlakulah kewajipan Nabi SAW kepada umat menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Orang-orang Kristian
Golongan ini dalam menyambut kelahiran Nabi Rasul adalah golongan yang paling hebat. Mereka sambut lahir Nabi Isa sampai hari ini. Sambutan New Year tiap-tiap tahun mereka sambut. Sambutan hari Natal 25 Disember. Mereka khilaf antara 25 dengan 1 Januari. Ada kata Nabi Isa lahir 25 Januari, ada 25 Disember, ada kata 1 Januari. Dua-dua mereka sambut, dua-dua mereka agungkan. Kononnya Nabi Isa lahir pada dua tarikh tersebut. Padahal Quran menceritakan kepada kita Nabi Isa ni lahir ketika mana? Ketika pokok kurma sedang berbuah lebat. Ketika Maryam sangat mengandung nak melahirkan Nabi Isa, Maryam dia bersandar pada sebatang pokok kurma. Lalu Allah Ta'ala perintah supaya Maryam goncangkan kurma tu, pokok tu, supaya gugur buah dia. Maryam makan buah itu untuk dapat kekuatan saat nak melahirkan. Di situ kata ulama, Nabi Isa dilahir ke dunia ni ketika musim kurma sedang berbuah. Bila sebut kurma berbuah, kurma ni dia tak berbuah musim sejuk, musim hujan, musim salji. Dia tak berbuah pada akhir tahun, pada awal tahun. Kurma ni dia berbuah pada musim panas. Bulan 6, bulan 7 itulah musim kurma berbuah. Itulah gambaran lahir Nabi Isa pada bulan 6 ataupun bulan 7. Bukan 12, bukan bulan 1. Maknanya bulan 12, bulan 1 tu rekat orang Kristian semata-mata. Baik. Jadi mereka sambut kelahiran Nabi Isa tiap-tiap tahun sampai hari ini. Tetapi di mana ajaran Nabi Isa yang mereka amal dalam kehidupan? Adakah mereka sambut risalah Nabi Isa? Bermula mentauhidkan Allah Ta'ala. Mereka mensyirikkan Allah Ta'ala. Mereka kata Isa tu anak Tuhan. Bermula ibadah yang paling penting dalam kehidupan, sembahyang, mereka ubah, mereka reka sembahyang sendiri. Mereka tak ikut cara sembahyang Nabi Isa. Mereka sembahyang dalam gereja dengan biola, dengan muzik. Betul ke Nabi Isa sembahyang sepenuh mana mereka sembahyang hari ini? Tidakkah peristiwa Isra' dan Mi'raj itu mengajar kita? Bila Nabi SAW sampai ke Baitul Maqdis, berlakunya pertemuan Nabi SAW dengan Nabi-Nabi terdahulu, dan berlaku peristiwa sembahyang berjemaah di antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi-Nabi Rasul-Rasul terdahulu. Nabi kita jadi tu imam, Nabi-Nabi dulu jadi makmum, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihimussalam. Semua jadi makmum pada Nabi kita Muhammad SAW. Menunjukkan di situ, kata ulama, sifat sembahyang semua Nabi-Nabi ni sama je. Sifat sembahyang yang sama. Makna ada berdiri, ada takbir, ada rukuk, ada sujud dia. Nah, kalau sifat tak sama, tidak boleh sembahyang berjemaah. Kalau sifat sembahyang Nabi-Nabi ni berbeza, tak boleh berjemaah berimam, tak boleh. Contoh tu imam sembahyang jenazah, makmum di belakang tu imam sembahyang zuhur. Nah, jawab dia jatuh tu imam dalam khanda sebab makmum di rukuk, tangga tu imam. Sebab sembahyang jenazah tak ada rukuk, sembahyang zuhur ada rukuk. Sifat tak sama, tidak boleh berjemaah. Maka begitu sembahyang Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni sifat dia sama. Nah, Nabi Allah Isa sebelum berlaku kiamat, dia akan turun ke dunia ini. Akan berlaku pertemuan di antara Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Ketika berlaku peristiwa itu, kalau tak silap waktu subuh, waktu nak sembahyang subuh, lalu Imam Mahdi dia pelawa Nabi Isa jadi imam, sebab Nabi Isa Nabi Rasul. Tiba-tiba Nabi Isa ditolak Imam Mahdi ke hadapan, sebab memuliakan umat Nabi Muhammad SAW.
memuliakan syariat Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi Nabi Isa, dia akan jadi makmum kepada Imam Mahdi. Dulu jadi makmum kepada Nabi Muhammad. Bila turun ke dunia akan berlaku peristiwa Nabi Isa, dia akan jadi makmum kepada Imam Mahdi. Sekali lagi ikut sembahyang syariat Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Isa akan ikut sepenuhnya syariat Nabi Muhammad, bukan sekadar sembahyang, bahkan sampai peringkat pemerintahan negara, semuanya akan diikuti oleh Nabi Allah Isa AS. Jadi mereka pindah sembahyang. Begitu nampak nikah kahwin, mereka reka sendiri nikah kahwin, tapi mereka sandar pada Nabi Isa. Untuk pengetahuan kita, Nabi Isa ni Nabi Rasul yang tidak pernah berkahwin. Tidak ada contoh perkahwinan pada tubuh badan Nabi Isa. Waktu Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit tu, Nabi Isa muda lagi, tak ada kahwin Nabi Isa. Allah Ta'ala angkat ke langit. Sebab tu kalau orang Kristian, dia kata syariat Nabi Isa ni syariat yang terbaik, dia ajak kita ikut cara Nabi Isa. Kita kata, di mana contoh nikah kahwin pada batang tubuh Nabi Isa? Nikah kahwin di mana contoh tubuh badan Nabi Isa? Begitu mana contoh pemerintahan pada batang tubuh Nabi Isa? Kalau nak kata syariat itu syariat yang sempurna, mereka takkan dapat jawab, sebab memang tak ada contoh nikah kahwin pada batang tubuh Nabi Isa, dan tidak ada contoh pemerintahan negara pada batang tubuh Nabi Isa. Begitu orang Yahudi, mereka kata syariat Nabi Musa syariat yang sempurna, kitab Taurat itu kitab yang terbaik. Dia ajak kita, dia tarik kita ikut cara mereka. Kita kata Nabi Musa pun tidak sempurna, tidak lengkap syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Bila mana Nabi Musa walaupun ada contoh nikah kahwin, tapi Nabi Musa tidak contoh pemerintahan. Tak ada memerintah, mati dulu. Tak ada memerintah negara, mati dulu. Ada pun Nabi kita Muhammad SAW, semua perkara yang tidak ada pada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul terdahulu, ada kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Demi sesungguhnya bagi kamu pada batang tubuh Rasulullah SAW itu ikutan yang terbaik, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat, dan mereka yang menyebut Allah dengan sebanyak-banyaknya. Semua contoh ada pada Nabi SAW. Yang tidak ada kepada Nabi Musa, pemerintahan, ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Yang tidak ada kepada Nabi Isa, nikah kahwin, pemerintahan, ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ta'ala tidak matikan Nabi, tak wafatkan Nabi SAW. Malaikat Allah Ta'ala turunkan wahyunya yang berbunyi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama untuk kamu, dan aku cukupkan nikmatku ke atas kamu, dan aku redha Islam menjadi agama kepada kamu. Allah Ta'ala turunkan ayat ni dalam peristiwa Hajjatul Wada'. Ada orang kata ayat ni ayat terakhir dalam Quran. Sebenarnya ayat terakhir dalam Quran bukan ayat ni. Ayat terakhir dalam Quran ayat surah Al-Baqarah 180 apa? 81, 87 lupa dah. Yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Inilah ayat terakhir yang turun dalam Al-Quranul Karim. Bukan ayat al-yawma akmaltu lakum. Al-yawma akmaltu lakum tu turun dalam peristiwa Hajjatul Wada'. Selepas itu Nabi hidup lagi, tapi sekejap aja, hanya berapa bulan sahaja.
sebelum wafat Nabi SAW turun ayat terakhir, wattaqu yawman turja'una fi ila Allah, dan berjaga-jagalah kamu kepada azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, kemudian tiap-tiap diri akan disempurnakan balasan di atas apa yang telah diusahakannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Orang Yahudi bila dengar turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah, bila mereka dengar turun ayat ni, mereka kata, kalaulah ayat ini ada dalam Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa, nescaya kami akan jadikan hari turun ayat ni hari besar, hari agung, mana holiday tiap-tiap tahun sambut perayaan turun ayat ni dalam Taurah. Nak cerita betapa dengkinya orang Yahudi pada Nabi kita Muhammad SAW bila mana mereka sedar ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum ni tidak ada dalam Taurah, tidak ada dalam Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam, tetapi ayat ni hanya dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hanya syariat yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW di akhirah oleh Allah Ta'ala, syariat yang sempurna, agama yang sempurna, yang tidak memerlukan lagi kita nak tengok mana-mana orang, tengok barat, tengok timur, apatah lagi nak memandang Yahudi, Kristian. Ada yang selalu menipu daya kita, yang nak mengajak kita pada agama mereka. Allah Ta'ala berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum, Yahudi, Kristian takkan reda pada kamu hingga kamu ikut jejak langkah agama mereka. Nabi sebut dalam hadis, kamu akan ikut orang-orang sebelum kamu, sahasta demi sahasta, sejengkal demi sejengkal, hatta law dakhal jurrata bil lattaba'uhum, hingga mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kamu akan ikut. Sahabat berkata, adakah mereka Yahudi, Kristian? Faman, siapa lagi, kata Nabi, kalau bukan mereka. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, syurga, cerita syurga ni Allah Ta'ala tutup, Allah Ta'ala kunci. Tidak ada orang yang boleh membukanya melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hanya jalan yang dilalui oleh Nabi SAW sahaja yang boleh membawa kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, wa taftariku ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millatan wahidah, dan berpecahnya umat aku pada 73 puak, semua masuk neraka kecuali satu puak saja yang masuk syurga. Sahabat berkata, siapa mereka ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW bersabda, ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang ikut jalan aku dan jalan sahabat-sahabat aku, inilah satu golongan yang akan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain semua masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyazabillah. Satu golongan inilah yang hari ini dikenali sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang memperjuangkan ajaran sebenar yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana dengan mengikut Nabi SAW dan para sahabat Nabi sahaja yang membawa kita ni selamat perjalanan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ Nabi SAW ajar kita semua aspek kehidupan. Nabi bawa contoh tubuh badan Nabi dalam ajaran itu, dalam bab ibadah. Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana mu tengok aku sembahyang. Maka kita kena sembahyang sebagaimana Nabi sembahyang. Tak boleh ubah, tak boleh pindah, tak boleh menyeleweng daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi sembahyang subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, ikut sepenuhnya cara Nabi SAW. Kalau ada orang pergi ubah sembahyang zuhur 2 rakaat sebab letih kerja, subuh 10 rakaat sebab awal pagi gagah lagi, nah,
Asal pula pakai niat saja sebab tak ada balik kerja jeng di atas jalan raya. Jawab dia termasuk 72 pok yang akan masuk neraka Allah Ta'ala. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ngada dalam urusan agama, perkara yang bukan daripada agama, ia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan tak terima. Khuzu anni manasikakum. Nabi kata, ambil daripada aku cara-cara ibadah haji kamu. Tu cerita kita nak pergi buat haji, pergi Mekah, kita khusyuk. 2 kali pergi haji, 2 kali khusyuk. 3 kali pergi haji, 3 kali khusyuk. Sebab apa khusyuk dah dulu? Sebab memang takut terlupa. Memang takut tak sama dengan amalan Nabi SAW. Bila tak sama, hari kiamat amalan tu takkan syafaatkan kita. Sebab setiap amalan ni dia akan datang menghadap Allah Ta'ala. Sembahyang datang, ya Allah, aku ni nama sembahyang, aku nak syafaat dia sebab dia sembahyang. Allah Ta'ala kata, ya aku tahu niatmu baik, sembahyangmu nak tolong dia, tapi mu saja tak padang, mu saja tak cukup. Puasa pun datang, haji pun datang, zakat pun datang, sedekah pun datang, Quran datang, jihad datang. Bersendirian amalan-amalan yang kita buat ni masing-masing akan datang menghadap Allah nak tolong kita. Tapi Allah Ta'ala jawab, mu saja tak padang. Sehingga yang terakhir datang menghadap Allah Ta'ala amalan kita apa? Islam. Akhir sekali Islam datang. Bila Islam datang, Islam kata, ya Allah, Engkau Tuhan bernama As-Salam, aku bernama Islam. Aku datang ni nak beri syafaat kepada dia sebab dia Islam. Bila Islam datang nak beri syafaat, barulah Allah Ta'ala jawab, ya, dengan kamulah aku terima semua amal-amal yang lain. Maknanya amalan kita secara package akan diterima oleh Allah Ta'ala bila mana Islam kita sempurna. Bila mana Islam kita ni sempurna, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kaffah, menyeluruh semua aspek kehidupan, dan jangan sekali-kali kamu ikut jejak langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi kita ni kena masuk Islam ni, tak boleh masuk separuh-separuh, tak boleh masuk suku-suku, tak boleh pilih-pilih je, tak boleh. Kita kena ambil Islam kafah, semua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala kata, mu jangan mati mereka mu benar-benar Islam. Semua aspek hidup mengikut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka sebut tadi, Nabi ajar sembahyang, Nabi ajar puasa, Nabi ajar haji, Nabi ajar baca Quran, Nabi ajar cara bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita kena ikut Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ajar kita dalam bab muamalat. Islam ni bukan sembahyang puasa je. Islam termasuk muamalat, termasuk hubungan sesama manusia, termasuk dalam bab jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Semua ada panduan agama kepada kita. Dalam bab muamalat ni sangat luas. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Dan ada perkara Tuhan izin kita buat, halal untuk kita. Ada perkara Allah Ta'ala haramkan kita, Allah Ta'ala laknatkan kita kalau kita buat dia. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya yang mereka makan dalam perut-perut mereka itu api. Makan apa? Makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang yang melakukan amalan tatfif. Amalan tatfif, amalan tipu timbangan. Alladzina isaqtalu 'ala an-nas yastawfun wa idza kalu aw wasaluhum yuksirun. Bila mereka timbang harta orang untuk dirinya, dicukup-cukupkan. Bila dia timbang harta dia untuk orang, dirugi-rugikan. Ini amalan tipu timbangan, tipu sukatan. Beli gula sekilo, kurang 50 gram. Beli beras 10 kilo, timbang tak cukup 30, kurang juga 200 gram. Itu amalan tatfif yang dijanjikan neraka yang terkebawah, yang dinamakan wadi wil, neraka wil, yang terkebawah. Baik. Dalam bab muamalat ni Nabi SAW sangat ambil berat.
sebab dia membabitkan imkan kehidupan, sumber pendapatan. Dia akan membabitkan, membesar darah daging kita. Nah, baik. Di zaman Nabi SAW, Nabi ni jaga sungguh dalam bab muamalat ni, supaya manusia tak sentuh yang haram. Di antara tindakan Nabi SAW, Nabi latih muhtasib. Muhtasib ni maknanya pengawal pasar ataupun penjaga pasar. Kalau hari ni sebut penjaga pasar, pengawal pasar ni pokok lain tiga, gangster, samsik. Nah, zaman Nabi SAW yang jaga pasar siapa? Siapa muhtasib di zaman Nabi SAW? Di antara mereka adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tukang jaga pasar. Nabi lantik Sayyidina Umar jaga pasar. Tugas muhtasib ni apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Menjalankan perkara yang disuruh dan melarang perkara yang dilarang. Menjalankan amal nahi munkar, suruh perkara hak Tuhan suruh, larang perkara Tuhan larang. Maka Sayyidina Umar dia akan pastikan siapa-siapa nak berusaha di pasar Madinah kena ikut syariat. Orang hak tak reti fiqh tak boleh masuk pasar Madinah. Tak boleh. Sebab tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada kekeliruan, tidak boleh makan harta orang secara tipu, secara bohong, secara paksa. Tak boleh. Tak. Cukup jaga. Sebab tu bersih keimanan manusia waktu itu, sebab mereka dijaga oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Nabi SAW pergi ke pasar. Nabi tengok ada orang jual buah. Orang jual buah. Lalu Nabi pun ambil sebiji hak atas, tengok-tengok basah di bawah. Rupa-rupanya hak buruk letak bawah, hak comel letak atas. Bila orang tengok comel dah, orang kata mari 2 kilo, dia pun kaut dengan hak bawah sekali. Maknanya berlaku dah zaman Nabi hari tu. Zaman kita lebih-lebih lagi lah. Moga zaman kita ni peluang nak tipu tercerah. Nah, moga meniaga online, tunjuk hak comel je, orang order je, maka masing-masing keli mata dah tipu. Tak ada siapa hak ni rosak, hak ni rosak, hak ni rosak. Zaman Nabi SAW, Nabi tengok buah tu basah di bawah. Maknanya penjual ni cuba tipu. Dia letak hak buruk di bawah, hak comel di atas. Bila orang minta dia pun kaut sampai dengan hak bawah sekali. Nabi SAW bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa tipu kami dalam urusan jual beli, dia bukan daripada kami. Menunjukkan di situ adanya syariat dalam bab jual beli. Ya, adanya panduan agama dalam bab jual beli, adanya perkara larangan dalam bab jual beli. Ada perkara kalau kena cara selamat kita masuk syurga, kalau tak kena cara tak lepas kita masuk syurga dalam bab muamalah. Nabi SAW bersabda, nafsu mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Roh orang beriman kan tergantung dengan hutang dia sehingga hutang itu diselesaikan daripadanya. Orang mati, Nabi kata, kalau dia ada hutang orang, dia tak bayar hutang orang, dia mati, maka hutang itu akan menyebabkan tergantung roh dia. Terhadang dia dapat rahmat Allah Ta'ala, dia dapat keampunan Allah Ta'ala, sebab dia bersangkut dengan hak orang, sehingga hak itu diselesaikan daripadanya. Makna kalau orang hidup tolong bayar hutang dia, lepas dia dalam kubur. Kalau orang hidup tak tolong bayar hutang dia, menanggung dia sampai ke hari kiamat, sampai bertemu balik dengan orang yang dia ambil hak tadi, sama ada dihalal atau dituntut hak dia. Kalau dia tuntut juga, jawab dia kena bayar dengan sembahyang dia, dia kena bayar dengan pahala-pahala kebajikan-kebajikan dia. Sebab waktu tu nak bayar dengan duit dinar, duit dirham, dinar sudah tidak ada waktu itu. Dunia tu hampir racun habis dah. Bayar dengan sembahyang, pahala-pahala ibadah ni. Kalau tak lepas lagi bayar dengan pahala, kita akan menanggung dosa orang atas kepala kita. Hak kita ambil hak tadi, dosa dia akan dipindah atas kepala kita. Maknanya neraka lebih utama, waliyazabillah. Nak cerita beratnya dalam bab muamalah ni. Nah, bukan semudah yang disangka. Tak kena cara tak lepas masuk syurga. Orang terlibat dengan riba tak lepas masuk syurga. Orang terlibat dengan rasuah tak lepas masuk syurga. Orang terlibat dengan penipuan tak lepas masuk syurga. Orang ambil harta orang lain tak lepas masuk syurga. Orang ambil apa ni?
orang yang ambil tanah orang lain, tak, walaupun sejekal, buat pagar je, tak, nakal dia tu, dia ambil juga sejekal tanah orang lain, sejekal tanah jiran dia sebelah, sejekal je. Nah, padahal bukan apa, pagar je. Nah, kata ulama, sejekal yang kamu ambil itu bukan sejekal atas bacaan mata kamu semata-mata. Sejekal tu 7 lapis bumi, 7 lapis bumi tanah ke bawah. Tu sejekal tu. Mana kalau korek tanah tu letak atas lori, berjuta-juta lori tanah tu. Nah, tanah tu berjuta-juta lori. Nah, berjuta-juta lori korek tu letak atas lori, berjuta-juta tanah tu. Kalau letak RM5 selori, nah, RM5 selori, bayarlah berjuta-juta lori. Berapa kalau RM atas tanah tu saja? Mungkin tanah ada nilai kan, orang beli tanah. Nah, ni abang bawa lori dah, ada nilai tanah tu. Nah, 7 lapis bumi sejekal, 7 lapis bumi. Sebab tu orang faham perkara ni. Biasa orang kita ni, kalau dulu kan nak pergi Mekah, nak pergi Mekah kot, dia pun dengar ada keterangan tok-tok guru, orang-orang alim, orang soleh, mu nak pergi Mekah ni harta tu biar bersih, jangan ada sikit pun hak orang. Kalau ada sikit hak orang, haji mu tak mabrur nanti, sia-sia mu pergi Mekah. Sebab tu orang dulu bila nak pergi Mekah tu dia bersih sungguh. Nah, mana-mana tanah orang hak dia ambil, dia betul balik batu tu, batu penanda. Nah, mana-mana hutang orang dia bayar balik. Dia temu balik janda-janda hak dia kahwin dulu, hak bercerai dulu. Dulu kita kahwin 5 tahun, aku ingat aku tak beri nafkah cukup padamu, berapa agak-agak hutangku denganmu tak bayar hari tu. Dia selesai balik. Tu orang dulu nak pergi Mekah tu selesai sungguh. Sebab apa? Bila kita buat ibadah dengan harta ni, mesti 100% harta kita. Tak boleh ada harta orang pada harta kita. Bila ada harta orang pada harta kita, kita buat haji, kita buat umrah, kita sedekah, kita zakat, kita korban. Macam mana Allah Ta'ala nak terima ibadah kita? Sedangkan harta itu bukan milik kita, tapi milik orang yang kita tidak kembalikan kepada tuan dia. Menunjukkan nak cerita kaitan. Bila harta tu harta orang, kita buat ibadah untuk diri kita, Tuhan tak terima sebab bukan sepenuhnya milik kita. Ini muamalat dalam Islam. Sebab tu Allah Ta'ala sangat membesarkan perkara yang diharamkan olehnya. Begitu dalam bab nikah kahwin, Nabi SAW bawa sunnah yang terang jelas kepada kita. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah kahwin sunnah aku, kata Nabi. Barang siapa benci, tak suka sunnah aku, dia bukan daripada aku. Nah, sebut nikah kahwin dalam Islam ni sangat mudah. Sangat mudah. Dalam Islam ni nikah kahwin ni, nah, syarat dia apa? Nah, nikah kahwin, pengantin perempuan, pengantin lelaki, wali, nah, ijab kabul, bah kahwin. 5 perkara je. Nah, orang dulu bila ada orang-orang mengaji balik kampung, dia azan sekali je surah. Nah, ayah pun kenal terus, ginilah mu nikah dengan anak aku. Nah, mu nikah dengan anak aku, akad nikah gitu je. Nah, sebut mah kahwin mudah-mudah, ringan-ringan. Sahabat berkahwin 2 dinar pun ada, 1 dinar pun ada, sebetuk cicing besi pun ada. Nah, mudah je nikah kahwin ni. Nah, kemudian iklan perkahwinan tu, hari tu sekor kambing je. Nabi kata Abdul Rahman, iklankan kahwin kamu dengan sembelih kambing. Nah, sebut kambing itu tak ada harga hari ni, ada harga hari tu tak ada harga kambing ni. Nah, kita tak makan kambing ni. Dah lu kelah hari tu, hari ni haid kelah hari ni. Terbalik dah. Baik, kambing, iklan kahwin kambing, cukup. Nikah ni mudah. Hari ni dah terbalik dah. Nikah ni jadi satu musibah yang paling besar. Sebab apa? Habis harta benda. Sampai ke mati hutang tak habis lagi. Sampai mati hutang tak habis lagi. Sebab apa? Nikah punya pasal. Seorang anak nikah kecil mani, 2 orang anak nikah darah tinggi, 3 orang anak nikah seteruk terus aja. Tak sebab membabitkan harta yang banyak. Sebenarnya kita ikut siapa? Islam ni mudah.
Al-Islam apa ni? Ad-dinu yusrun fala yushaddadina ahad. Islam tu mudah, tidak menyusahkan sesiapa. Yang menyusahkan agama tu kita, bukan agama menyusahkan kita. Islam ni mudah je. Hari ni kat sebut nak nikah ni, kalau tak ada 50,000 aku tak berani buat majlis untuk anak aku. Siapa kata? Siapa kata? Tu kita reka sendiri. Macam orang Kristian hari ni duk reka macam-macam, nikah kahwin reka, mati reka. Nah, siapa nak mati tu kos dia banyak mana? Nah, untuk urus jenazah. Ni semua mengarut. Islam ni sangat mudah. Nikah kahwin perkara yang sangat mudah. Nah, tapi disebabkan kita terikut dengan dakwah Kristian, dia bawa melalui drama, filem, alat, melalui internet, melalui majalah, cara-cara dia, artis pula ambil, kita pun terpengaruh. Yang menyebabkan kita tak sedar. Amalan yang kita buat campur aduk antara Islam, Kristian, Hindu. Nah, dalam bab ijab kabul ambil Islam, dalam bab majlis walimah ikut Kristian, campur pula dengan Hindu, amalan Hindu. Jadi campur aduk Islam dengan agama lain. Sedangkan Nabi SAW bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tak boleh ditinggikan oleh yang lain. Bahkan sama rata pun tak boleh. Sebab Islam daripada Allah, yang lain rekaan manusia semata-mata. Tidak boleh disamatarakan Islam dengan agama lain. Maka tak boleh kita campur aduk agama. Kita duk bangga sangat cara Kristian, kita duk bangga sangat cara mereka melalui filem, melalui drama. Sedarkah kita bahawa masyarakat barat berkesudahan hidup mereka dengan binatang? Tak biasa dengar ke masyarakat barat hidup dengan anjing, dengan babi? Tidur dengan anjing, berjalan dengan anjing, ke taman dengan anjing, bercuti dengan anjing. Siapa pekat lah sekali nak mati tu, tulis wasiat harta dia untuk waris. Tengok-tengok atas waris tu penama dia John. Ingat John tu anak lelaki, rupanya nama babi, nama anjing. Beri harta pada anjing. Sebab apa? Sebab dah tak ada waris, hidup dengan anjing selama ni. Nah, akhirnya beri harta pada binatang. Harta banyak rumah tersadar, terbekalan di barat, rupuk lalang sampai ke bumbung. Sebab anjing tak erti mesin rupuk. Nah, sebab anjing tak erti mesin rupuk, terbiar gitu je. Sebab apa? Nak cerita jatuhnya akhlak manusia sampai begitu rupa. Summa radun asfal sabili. Kemudian kami kembalikan mereka pada serendah-rendah martabat, lebih rendah dari martabat kebinatangan. Hidup dengan binatang, akhi. Pernah diinterview golongan ini, sebab apa kamu hidup dengan binatang? Mereka kata, kami lebih happy hidup dengan binatang daripada hidup dengan manusia. Boleh kata lebih happy hidup dengan binatang? Hidup dengan anjing, babi ni tak cerewet nak banding hidup dengan manusia. Sebab dia cerita, dulu kami pernah bercinta, kami pernah berkahwin, bertunang, kami pernah bulan madu dengan penuh bahagia. Tapi perkahwinan tak kekal lama. Tak kekal lama, hancur. Kali kedua sama juga, kali ketiga sama juga. Akhirnya dah tak berjaya, tetap tak berjaya dah sekali. Hidup dengan binatang lah mudah. Akhir sekali hidup dengan binatang. Hancur rumah tangga, pilih binatang. Lebih senang hidup dengan binatang. Dah, ani manusia bila akal tak sandar kepada wahyu petunjuk Allah Ta'ala, hancur kehidupan. Ada pun kita ni, kita sandar kepada Quran, kita sandar kepada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Di situ berlakunya mawaddah wa rahmah, berlakunya kasih sayang dan rahmat. Litaskunu ilaiha mawaddah wa rahmah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tujuan nikah kahwin untuk hidup bersama. Di samping mendapat kasih sayang dan rahmat, dapat kasih sayang rahmat tu, kasih sayang rahmat ni pemberian Allah Ta'ala. Bila Tuhan beri, bahagia sampai ke mati rumah tangga kita. Bila Tuhan tarik, tengah jalan dia akan runtuh, dia akan hancur. Nah, kalau Tuhan tarik habis. Sebab tu kena ingat, kaya macam mana kita tidak boleh beli kasih sayang kepada, tidak boleh beli kasih sayang anak kepada kita, tidak boleh beli kasih sayang isteri pada kita. Ramai mana orang-orang kaya, harta yang banyak, ikut bini nak boleh beli, ikut anak-anak boleh beli apa. Nah, tapi bila Tuhan tarik kasih sayang, anak tak sayang sebenar pada dia, isteri tak cinta sebenar pada dia, semata-mata atas benda je. Atas beri benda baik, bila tak beri merajuk, bila tak beri buat perangai.
Ramai mana ayah-ayah yang kaya raya, nah, buat rumah besar-besar bertekak-tekak, mewah, semewah-mewahnya. Bila balik rumah buka pintu je, tengok bini darah tinggi, tengok anak kecil mana. Last sekali duduk kedai kopi siang malam, tak boleh duduk rumah anak. Tak padang buat rumah mahal-mahal. Dia ingat rumah tu boleh bahagiakan dia, tak boleh. Sebab mawaddah tu bukan daripada harta, rahmat tu bukan daripada rumah yang besar, tapi lah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bila Tuhan beri, walaupun miskin, walaupun rupa tak comel, kasih sayang terpaut rapat sampai ke mati. Bila Tuhan tarik, muka macam cermin artis. Macam cermin, kita tengok muka dia, napuk muka kita. Nah, punyalah bersih, berkilat muka. Tengok berkahwin, tak ada anak seorang, pegang dunia ketiga. Pegang dunia ketiga, bercerai-berai. Tengok bila Tuhan tarik. Nah, jadi Nabi SAW ingatkan kita, nikah kahwin ni sunnah aku. Barang siapa benci sunnah aku, dia bukan daripada aku. Maknanya akan ada orang yang masuk neraka. Sebab apa? Sebab tak ikut ajaran perkahwinan yang diajar oleh Nabi SAW. Dan yang akhirnya Nabi SAW juga ajar kita politik. Nak cerita Islam ni agama lengkap. Dalam bab politik ni jelas Nabi SAW memerintah negara Islam Madinah. Nah, yang disambung oleh kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin, disambung oleh kerajaan Amawiyah, Abbasiyah, dan yang akhir kerajaan Islam Osman Turki yang jatuh pada tahun 1924. Lebih 1,300 tahun lebih Islam bertapak di dunia ini, yang diasaskan kerajaan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tiba-tiba hari ini ada orang kata, mana contoh Islam memerintah? Mana contoh Islam memerintah? 1,300 tahun lebih Islam memerintah. Boleh kata contoh di mana? Perlu kita sedar. Sebelum Nabi SAW lahir ke dunia ni, bagaimana kehidupan manusia waktu tu? Tidakkah manusia rosak agama, sembah berhala, sembah api, sembah matahari? Nah, macam-macam amalan khurafat syirik manusia waktu itu. Yang kedua, nyawa tidak terpelihara, pembunuhan sana sini. Siapa anak yang kecil, yang lahir anak perempuan, ditanang hidup-hidup, bapak sendiri bunuh anak. Akal hancur dengan Arab yang berleluasa. Maruah keturunan rosak dengan perzinaan yang berleluasa berlaku dalam masyarakat. Kemudian harta benda hancur dengan rampok, sambung, curi, rampasan hak orang lain. 5 perkara ni hancur sebelum Nabi SAW lahir ke dunia. Bila Nabi lahir ke dunia, bila Allah Ta'ala utus Nabi SAW dan Nabi Rasul, bila Nabi berjaya menegakkan Islam, negara Islam Madinah, Nabi laksana hukum Allah Ta'ala yang menyebabkan manusia balik kepada fitrah. Hak hancur tadi terbukti diselamatkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, agama. Manusia berduyun masuk agama Allah. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila datang pertolongan Allah, pembukaan kota Mekah, mu tengok Muhammad, manusia berduyun-duyun masuk agama Allah Ta'ala. Akhirnya berhala yang mereka sembah, tangan-tangan mereka pecahkan sendiri berhala itu. Nampak? Yang pertama. Yang kedua, nyawa yang tidak terpelihara tadi terbukti kembali terpelihara dengan syariat yang dijalankan oleh Nabi SAW. Akhirnya orang tak berani membunuh. Orang tak berani membunuh, nyawa terselamat. Nyawa terselamat. Nah, nyawa terselamat, orang tak berani membunuh. Sebab orang yang membunuh dihukum kisah dengan bunuh balas. Nah, nyawa terpelihara. Anak-anak tidak lagi dibunuh. Nah, bukan haram membunuh anak-anak sebab takut papa ke dana. Maruah terpelihara, keturunan. Perzinaan tidak lagi berlaku sehingga zaman Nabi SAW. Orang yang berzina datang kepada Nabi, kata Ma'iz, ya Rasulullah, aku berzina, hukum aku dengan hukum Allah. Nabi laksanakan hukum. Nabi rejam dia sampai mati. Nabi rejam dia sampai mati. Ada kisah perempuan yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku berzina. Nabi hukum dia hukum rejam. Dalam Islam ni tak pernah berlaku orang yang berzina disabitkan dengan saksi. Orang saksi perzinaan itu berlaku sehingga direjam sampai mati, tak pernah berlaku. Yang berlakunya, orang buat jenayah datang mengaku pada Nabi untuk dibersihkan diri daripada dosa. Ini berlaku hebat Islam ni. Akhirnya terpelihara maruah, keturunan.
Akal. Allah Ta'ala haramkan arak. Sahabat campur botol-botol arak. Akhirnya mereka tidak lagi hidup dalam keadaan mabuk. Harta benda terpelihara, tidak ada berlaku lagi kecurian. Sehingga Bani Makhzumah, seorang bangsawan apa? Bani apa? Makhzumah apa? Datang pada Nabi SAW, wakil dia mengadu pada Uzamah bin Zaid, minta sebab dia mencuri, Nabi tak potong tangan sebab dia anak bangsawan. Ayah dia boleh bayar harga berapa sekalipun Nabi nak. Nabi kata apa? Wa imallah, Nabi kata apa? Annama halaka man kana qablakum, sungguhnya binasa orang-orang sebelum kamu. Idza syarqa sarif tarakuh, bila orang kaya mencuri dibiarkan. Wa idza saraqa dhaif aqam 'alaihi had, bila orang susah mencuri jatuhkan hukum had atas dia. Orang kaya lepas, orang miskin jatuh hukum. Wa imallah, demi Allah kata Nabi, law anna Fatimah binti Muhammad saraqa laqata'tu yadaha, kalau Fatimah anak Muhammad anak aku mencuri, aku sendiri akan potong tangan dia. Inilah hukum Islam, tidak memihak kepada siapa, termasuk pada batang tubuh Nabi, keluarga Nabi sendiri tidak akan lepas daripada hukuman itu. Kalau anak Nabi mencuri, Nabi kata aku potong tangan dia. Akhirnya manusia hidup dengan aman, terpelihara agama, nyawa, akal, maruah, keturunan, harta benda, aman makmur kehidupan manusia. Sehingga berlaku zaman kegemilangan Islam tu, orang perempuan boleh musafir seorang diri, tidak takut maruah dia tercemar, dirosakkan, tidak takut harta benda dicuri, dirampok. Sebab apa? Sebab keamanan berlaku dengan berlakunya undang-undang syariat yang dijalankan oleh Nabi SAW. Ada pun kita hari ni tengok, bila cara Nabi SAW orang tu ambil dalam bab pemerintahan, dalam bab hukum syariat ni, apa berlaku hari ni? Tidakkah kita balik zaman jahiliah semula? Agama hancur balik dah. Tengok hari ni, agama hancur balik. Orang Islam murtad, jangan kata orang kafir nak masuk Islam. Kok Islam murtad hari ni? Banyak mana ki murtad hari ni? Orang Islam hina agama Islam sendiri. Orang Islam tak beramal dengan agama Islam. Ni tengok, bila hukum syariat tidak dijalankan, nyawa balik tidak terpelihara dah. Pembunuhan sana sini. Kalau zaman jahiliah hari itu, anak perempuan je kena bunuh, anak lelaki biar hidup. Zaman kita hari ini, yang dibunuh bukan anak perempuan saja, anak lelaki termasuk. Dan yang dahsyat lagi zaman kita hari ini, yang membunuh tu siapa? Siapa yang bunuh anak-anak ni? Yang bunuhnya mak yang melahirkan dia sendiri. Ini isu berlaku hari ni, tak boleh nak tutup dah. Ibu melahirkan anak, ibu tu sendiri campur anak dalam mangkuk tandas, campur dalam semut, campur dalam sungai. Disebabkan perbuatan zina dia malu. Bila orang tahu dia melahirkan anak, dia bunuh anak tu. Maknanya lebih dahsyat daripada zaman jahiliah, lebih dahsyat dari zaman Firaun. Zaman Firaun hari itu bunuh anak lelaki, biarkan hidup anak perempuan. Zaman jahiliah tanah anak perempuan, biarkan hidup anak lelaki. Zaman kita hari ini borong, anak lelaki dibunuh. Yang bunuh pula bukan tentera, yang bunuh pula bukan samsai, yang bunuh yang sangat lembut, bukan yang sangat lembut, ibu yang melahirkan dia sendiri. Nak cerita tengok, bila tak ikut petunjuk ajaran Nabi SAW, tak jalankan hukum syariat Allah Ta'ala, hancur kehidupan, nyawa tidak terpelihara, maruah. Allah, apa zinaan hari ni, macam zaman jahiliah balik. Nah, sehingga melahirkan anak luar nikah yang begitu banyak hari ni. Nah, lagi apa lagi akal. Kalau hari tu arak je, hari ni arak dah beranak pinak dah. Bukan arak semata-mata, arak dah jadi dadah, dah jadi ecstasy, dah jadi macam-macam nama. Di kampung-kampung tuan-tuan, orang kampung sekarang ni tak ada duit, dadah mahal. Mahal dadah, bukan hari tu dadah RM10. Ada hari ni bukan RM10 dah. Hari ni berpuluh-puluh dadah nak dapat dia. Jadi nak beli dadah tak ada duit, nak beli pay kuda tak ada duit, nak isap gang, nak beli gang pun tak ada duit orang kampung. Last kali isap apa? Isap tahi lembu. Ni berlaku di kampung, isap tahi lembu. Saya pengajar kat kawasan orang Tanah Sawit. Saya tanya dia, betul ke Pak Cik kampung orang isap tahi lembu? Oh dah trend dah sekarang ni ustaz, semua pakai isap tahi lembu. Isap tahi lembu. Saya tanya macam mana dia buat. Dia kata dia follow pungung lembu tu, tengok lembu ketuk tu dah, dia dah follow dah. Lembu bergerak, dia kata tak dah tengok tahi dia hilang.
Ambil tahi lembu, isap tahi lembu. La ilaha illallah. Nak beli dadah tak mampu, isap tahi lembu, isap tahi lembu. Allahu Akbar. Boleh jadi gitu manusia. Siapa begitu jatuh martabat? Ni lebih jatuh dari martabat kebinatangan. Nah, harta benda, Allah, kat mana selamat harta benda hari ni? Siapa masjid surah pun tak selamat. Nah, Tok Imam, Allahu Akbar. Allah, kuci mutu aku tertinggal kat kuci tadi. Tak temu rakaat Tok Imam. Bengong Tok Imam yang awak dia. Sebab apa anak kuci tertinggal di mutu? Memang takut mutu kena curi. Hari ni tak selamat. Masjid kena kuci, surau kena kuci. Tidakkah masjid tempat paling aman? Tidakkah masjid ni tempat kita nak qiyamullah, kita nak beriktikaf, kita nak bertaubat, kita nak sucikan hati kita. Hari ini masjid surau kena kuci bila tak ada orang. Sebab apa? Sebab pencuri mata dia. Dia tengok mana ada tempat ada harta, walaupun sikit mereka akan masuk. Nak cerita inilah kesan bila kita tak jadikan Nabi SAW sebagai model semua aspek kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi